Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Hei, budak hijau. Mari sini kau. Mari sini. Ni, kau nampak ni? Ni duit ni. Duit warna ungu ni. Malam ni kau pergi rumah ketua kampung. Faham? Duit, banyaknya duit. Malam ni aku nak kau pergi rumah ketua kampung, kau ambil duit yang macam ni. Faham? Faham tuan, faham. Okey, malam ni aku tunggu, ya? Kau ambil, jangan lupa. Jangan bising-bising. Perlahan-perlahan masuk, ya? Faham? Faham tuan, faham. Tuan, Ada apa? saya punya gula-gula. Jangan lupa, 4 gula-gula. Yelah, aku tahulah. Kau buat kerja kau, ya? Bila kata kau dah dapat duit tu, adalah upah untuk kau. Okey? Okey, sekarang pergi. Baik tuan. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah yang datangnya daripada karya Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Budak Hijau. Kenapa ni Tok Penghulu? Dari tadi saya tengok ke hulu ke hilir macam orang susah hati je. Macam orang risau tunggu bini beranak pun ada. Teguh Mak Un yang kebetulan melintas di hadapan rumah Tok Penghulu. Kau ni Mak Un, kalau setakat bini beranak, tak adalah saya risau sangat. Tapi ini masalah paling besar melanda kampung kita sekarang ni, kata Tok Penghulu dengan muka serius. Kalau sudah begitu, memang beratlah kes yang membebani fikirannya. Hei, kenapa Tok? Kampung kita diserang wabak penyakit tangan, kaki dan mulut ke? Apa namanya tu? Influenza, kata Mak Un sambil garu kepala yang banyak kutu. Kalau orang malas mandi, memang haiwan itulah yang akan menghuni kepala. Apalah Mak Un ni, tidak padan dengan muka kacak macam Brad Pitt, tapi pegang air pun takut, mengalahkan kambing peliharaan Tok Penghulu. Anak dara pun takut nak dekat. Baru badan Mak Un yang hapak dan masam boleh dihidu dari jarak 100 meter. Tak hairanlah kalau ada yang pingsan dan sawan bila Mak Un melintas mereka. Cuma Tok Penghulu saja yang tak terkesan dengan bau badan Mak Un, kerana deria hidungnya rosak gara-gara penyakit resdung teruk yang dialaminya. Apalah kau mengarut ni Mak Un? Penyakit kaki, tangan dan mulut tu HMFD, bukan influenza. Tok Penghulu tepuk dahi sambil menyambung kerjanya berjalan ke hulu ke hilir.
Kalau selalu macam ni setiap hari, tentu badan Tok Penghulu yang besar gedempul akan menjadi kurus dan segak bergaya. Mak Tipah pun akan melonjak keriangan kerana lakinya segak bergaya macam Tom Cruise. Cuba Tok bertenang. Pening kepala saya pula saya tengok Tok macam ni. Kan elok pergi jogging, dapat juga keluar peluh. Ini berjalan kulu kilir dengan kipas terpasang. Macam mana peluh nak keluar? Diamlah kau Maun. Kau tahu tak, kampung kita ni ada toyol. Rumah Pak Bakar tu sana diceroboh budak kecil tu semalam. Habis duit simpanan bininya dikebas. Meroyan orang tua tu melolong keliling kampung. Hah? Toyol? Toyol yang hijau tu? Iyalah. Habis tu kau pernah nampak toyol belang-belang ke Maun? Tok Penghulu merenung Maun yang sedang menggaru-garu kepalanya. Dia pelik macam mana lelaki handsome sepertinya mampu bertahan tidak mandi dengan bau busuk yang melekat di badannya. Kepala Maun pun penuh kutu. Nak kata Maun ni gila, tak juga. Belum sempat Maun menjawab, tiba-tiba muncul sekumpulan lelaki menjerit-jerit menuju ke arah mereka. Ada yang hampir pengsan apabila terhidu bau yang kurang enak di sekitar rumah Tok Penghulu. Maun segera lari menyusup di celah belukar sebelum orang kampung hadir ke rumah Tok Penghulu. Dia gentar apabila melihat mereka membawa parang dan kayu. Tok Penghulu! Tok Penghulu! Tok Penghulu! Kenapa ni? Bawa parang dengan kayu nak serang saya ke? Apa salah saya pada korang? Kalau saya mati, siapa pula yang nak mengurus hal ehwal dalam kampung ni? Tanya Tok Penghulu bertalu-talu. Kecut juga perutnya bila melihat wajah bengis anak-anak buahnya. Alah, kami bukan nak serang Tok, tapi kami nak lapor tentang kejadian samun di beberapa buah rumah semalam, termasuk rumah saya. Duit tabung saya tak ada tinggal sesen pun. Kalau kami jumpa toyol tu, habislah budak kecil tu mati hujung parang ni, kata Pak Saleh dengan muka merah padam menahan marah. Muncullah tiada asap keluar dari hidungnya akibat marah yang terlampau. Saya pun risau juga ni kalau rumah saya pula yang jadi sasaran. Duit orang kampung pun ada dalam rumah ni. Kalau hilang, saya yang bertanggungjawab. Mana saya nak cari duit ganti? Kata Tok Penghulu dengan muka risau. Setelah berbincang, akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Setiap malam mereka akan bergilir-gilir meronda kampung biar toyol takut nak masuk menyamun. Namun, sia-sia sahaja usaha mereka. Bersengkang mata setiap malam. Ada juga yang hilang duit. Aduh, entah siapalah punya angkara yang sanggup memelihara toyol untuk kepentingan diri sendiri. Benar-benarlah pemalas manusia durjana tu. Setelah usaha mereka gagal, satu perjumpaan sulit diadakan di rumah Tok Penghulu. Masing-masing sudah bingung apa lagi ikhtiar yang harus mereka lakukan. Toyol itu sungguh licik dan sukar untuk ditewaskan. Rupa-rupanya orang yang memelihara makhluk tu ada ilmu pukau. Bila toyol tu masuk ke dalam rumah, serta-merta orang dalam rumah tu akan berada dalam keadaan hayal dan tidak akan sedar apa yang sedang berlaku. Kalau saya jumpa orang yang bela toyol tu, saya cincang dia sampai mati. Geram aku. Satu suara kedengaran dari arah belakang. Hai, baru hari ni kau muncul aku. Selalunya kau tak akan hadir kalau ada apa-apa perjumpaan. Di majlis kenduri pun batang hidung kau pun tak pernah kelihatan, walaupun dijemput siap dengan kad undangan sekali. Tok Penghulu memandang ke arah pemuda itu yang duduk di barisan belakang. Yalah, saya minta maaf lah Tok. Sebenarnya saya selalu sibuk. Tak ada masa saya nak memenuhi undangan penduduk kampung. Lepas ni saya akan usahakan untuk hadir apa-apa majlis pun.
tutur Akub sambil tersengih-sengih menampakkan giginya yang rongak. Baguslah kalau kau dah sedar. Tak baik sebenarnya jadi kera sumbang ni. Apa lagi kalau jadi katak? Maksud Tok, katak di bawah tempurung. Kalau sudah dalam tempurung, macam mana nak bergaul dengan orang? Kata Tok Penghulu apabila melihat mata Akub tajam bagaikan mata burung hantu merenung ke arahnya. Gerun pula Tok Penghulu melihatnya. Macam mana kalau kita pasang kawat duri di setiap tingkap dan pintu rumah kita? Tentu toyol tu akan tersangkut bila dia datang nanti, cadang salah seorang penduduk. Saya bantah 100%. Kalau kita pasang kawat duri tu, anak-anak kita pula yang cedera nanti. Bahaya, kata yang lain pula. Macam-macam lah cadangan dan penduduk kampung dari penduduk kampung lah. Tapi Tok Penghulu pula tak setuju. Tiba-tiba Mak On muncul. Entah apa mimpinya kali ni. Dia datang dengan bau wangi yang buat orang tergoda. Tiada lagi bau hapak macam bangkai. Semua orang terlopong melihat identiti baru dari pemuda bernama Mak On tu. Dari pemuda yang selekeh, bau bangkai dan rambut yang melekit macam disimbah gam, bertukar menjadi seperti artis. Brad Pitt pun kalah. Rambutnya disisir rapi belah tepi. Baju kemeja lengan pendek menampakkan otot lengannya yang berketul-ketul. Satunya tu. Mujurlah tiada kaum perempuan di rumah Tok Penghulu. Yang ada hanya isterinya. Itu pun awal-awal lagi sudah disuruhnya masuk tidur. Tak manis orang perempuan mencampuri urusan lelaki. Amboi, wanginya kau hari ni Mak On. Muncullah saya ni lelaki. Kalau tidak, saya sudah jatuh cinta dengan kau. Tak sangka kau begini kacak Mak On. Sudikah kau jadi menantu saya? Usik Pak Saleh. Tapi Mak On buat tak tahu. Dia buat tak tahu je lah. Dia menonong saja menuju ke arah Tok Penghulu tanpa menghiraukan tatapan dan usikan dari mereka. Kalau gadis yang mengusik, mungkin Mak On akan cair atau tersipu-sipu malu dibuatnya. Ini semua satu jantina dengannya. Manalah maunya dia nak melayan. Wah, Mak On. Orang kampung hanya terkebil-kebil bila melihat Mak On membisikkan sesuatu di telinga Tok Penghulu. Sesekali muka orang tua tu berkerut seribu. Kemudian mengangguk-angguk pula macam burung belatuk. Kau yakin ke cara ni akan berjaya Mak On? Kau jangan macam-macam pula. Nanti tak pasal-pasal toyol tu mengamuk. Alah, jangan risaulah Tok. Kita cuba dulu. Kalau tak berjaya juga, kita fikir ikhtiar lain, kata Mak On sambil tersenyum. Apa yang kau nak buat Mak On? Tanya Akub berminat juga nak mengetahui rancangan Mak On. Yang lain-lain pun mengiyakan kata-kata Akub. Takkan mereka tak boleh tahu pula? Biarlah rahsia dulu. Kata Mak On sambil tersenyum. Melihat senyuman itu ada hati yang sedang panas membara bagaikan lahar gunung berapi. Matanya membulat merenung wajah Mak On, bagaikan burung helang hendak menerkam mangsanya. Hei Mak On, apa rancangan kau sebenarnya? Ingatkan semua dah selesai. Rupanya toyol tu masih bermerajalela di kampung kita. Pak Bakar menghadang perjalanan Mak On yang hendak menuju warung kopi. Terkejut beruk Mak On dibuatnya. Sabarlah sikit Pak Bakar. Sikit lagi pasti berjaya. Saya tengah kumpul duit lah ni nak beri pada toyol tu. Amboi, banyak duit kau nak beri pada toyol tu? Murah hati juga kau ni ya. Kami ni risau duit hilang saban malam. Kau pula nak beri toyol tu duit.
Kau ingat senang ke nak cari duit? Atau sebenarnya kau ni lah yang bela toyol tu? Pak Bakar merenung wajah Mak seperti mahu ditelannya hidup-hidup. Mak lari lintang pukang macam lipas kudung. Dia takut tubuhnya jadi sasaran parang yang berada di tangan Pak Bakar. Baru Mak perasan orang tua tu membawa parang panjang. Sebenarnya Pak Bakar baru balik dari menebas beluka di belakang rumahnya. Kebetulan dia bertembung dengan Mak semasa hendak masuk ke dalam rumah. Satu malam yang hening, kelihatan sesosok tubuh kecil dan pendek berwarna hijau masuk ke dalam sebuah rumah. Dia masuk ke dalam bilik di mana seorang lelaki gempal dan isterinya sedang lena di ulit mimpi. Mereka tidak menyedari kehadiran makhluk hijau bertelinga capang itu. Makhluk itu terpandang sesuatu yang agak besar, diikat seperti bunjut di bawah katil. Dia tersengih lebar apabila melihat isinya. Dengan bersusah payah, toyol itu mengangkat benda tu ke bahunya dan menuju keluar. Cepatnya kau buat kerja hari ni. Tak sempat saya menghabiskan sebatang rokok, kata seorang lelaki yang setia menunggu kedatangan makhluk belaannya itu. Dia yang sedang duduk berlunjur di atas lantai dengan rokok terkepit di jari, terus bingkas berdiri apabila melihat kemunculan budak hijau bertelinga capang, mata merah dan bertaring panjang itu. Dia segera mengambil karung yang sederhana besar dari pegangan toyol tersebut. Toyol itu pula tersengih-sengih melihat kelakuan tuannya. Sebentar lagi pasti dia akan dapat habuan seperti mana yang dia selalu dapat apabila dia berjaya membawa wang yang dicurinya dari rumah penduduk kampung. Kurang ajar. Apa yang kau bawa ni, jerkah lelaki itu dengan berang. Duit! Jawab toyol itu sepatah. Ya, memang duit, tapi sudah tidak ada nilai. Bank pun tak boleh terima duit, tahu tak? Bentak lelaki itu. Segala isi dalam karung itu dicurahkan ke lantai. Semuanya duit shilling kecil-kecil berwarna perak. Jahanam kau, Mak. Saya tahu ini semua kau punya pasal, kata lelaki itu sambil bertempik. Tanpa sedar, dia menerajang toyol itu menyebabkan tubuh kecil itu terpelanting ke dinding. Lelaki itu mengamuk. Rumah papan sederhana besar itu jadi tunggang langgang dikerjakannya. Perlahan-lahan, makhluk hijau itu menyelinap keluar ketika tuannya masih mengamuk. Wajah budak hijau itu kelihatan sedih sambil merenung ke arah tuannya sebelum dia lesap sebalik pintu. Kenapa dengan Akub tu? Terjerit-jerit macam orang gila, tanya Pak Bakar yang baru masuk ke dalam warung kopi. Dia memandang ke arah sebatang tubuh yang kelihatan tidak terurus dengan rambut kusut masai sedang berjalan di tepi jalan raya sambil bercakap seorang diri. Memang pun dia dah gila. Setiap hari dia cari toyolnya. Tak sangka budak yang nampak baik tu bersekongkol dengan syaitan untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah, kata Pak Saleh sambil menggiling-giling kepala. Saya ingatkan Mak punya kerja, ujar Pak Bakar. Matanya masih memandang ke arah Akub yang sedang menjerit-jerit di tepi jalan memanggil toyolnya. Apakan daya, budak kecil itu sudah merajuk membawa diri mencari tuan baru. Sekian daripada Umi Aira Akila. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.